Dia ingat beg tu kepunyaan staff dia. Tapi bila buka tu dia terkejut. Dia terkejut sebab dia nampak ada sepasang kaki mayat. Bila dibedah siasat. Dan paling mengerikan lagi, di bahagian kemaluan mangsa, disumbat teruk dan juga timun. Hi, so welcome back to my channel. Dah 7 hari aku buat research pasal kes penculikan dan dalam banyak-banyak kes penculikan, aku rasa macam tertarik dengan satu kes penculikan kanak-kanak perempuan yang bernama Nurin Jazlin. Kes ni memang tersebar luas hingga ke merata dunia menyebabkan nama Malaysia disebut-sebut oleh warga di setiap negara. Pada tahun 2007, Malaysia telah digemparkan dengan kes penculikan Nurin Jazlin Jazimin. Selepas kejadian tu, ramai ibu bapa kat luar sana dah mula mengambil berat pasal anak-anak mereka. Tapi masalahnya, kes ni masih lagi tergantung sampailah ke hari ni. Kat sini memang tak adalah istilah ketinggalan zaman ya. Sebab macam semua dah tahu benda ni masih tergantung. Maknanya masih dalam percakapan orang lagi lah. Ya, kecik usul Kelantan. Sebelum saya nak ulah lebih lanjut lagi, saya akan ulaskan sedikit pasal biodata si mangsa. Nurin Jazlin Jazimin dilahirkan pada 11 September 1999. Pada 2007, mangsa ni berumur 8 tahun. Mangsa adalah anak kedua daripada 3 beradik dan ketiga-tiga beradik itu adalah perempuan. Dan Nurin Jazlin Jazimin ni suka kelek penyepit rambut ataupun klip rambut. Biasalah budak-budak perempuan macam mana. So, ayah dan mak Nurin ni sebenarnya peniaga di pasar malam di Seksyen 1 Wangsa Maju. Selalunya kakak dia lah temui dia untuk pergi ke pasar tu lah. Tapi pada masa tu pergi sore-sore di saja. Jadi sebab abah dia pun hijau situ. Malam kejadian tu, mak dia memberi kepercayaan sepenuhnya untuk dia pergi. Memang tak terfikir langsung lah benda ni akan berlaku. Selalunya kalau dia pergi dengan kakak dia akan balik awal lah. Tapi pada malam tu, memang dia tak balik-balik. Ibu dan ayah Nurin tertunggu-tunggu. Ibu Nurin tu dah mula rasa risau sebab Nurin ni dia tak sama dengan kanak-kanak lain sebab dia mempunyai penyakit lah. Dia ada penyakit buah pinggang dan juga darah tinggi. So Nurin ni dia memang kena bergantung dengan ubat. Masa Nurin hilang ni, family Nurin hanya menganggap maybe Nurin ni pesel kot, dia pengsan kat mana-mana Tapi sebenarnya mak ayah Nurin dah cari merata-rata tempat di dekat-dekat dengan kawasan tu, lorong-lorong berdekatan dengan pasar tu, masih tak jumpa-jumpa lagi. Tanya orang sekeliling kata memang tak nampak Nurin. Memang berasa dan tak nampak Nurin pada malam kejadian tu. Jadi ibu dan ayah Nurin buat keputusan untuk buat laporan polis. So pada hari kejadian memang ada pasar malam dan di mana datangnya pihak berkuasa K9. K9 itu adalah anjing pengesan. Di mana anjing pengesan daripada from my house cannot go to pasar malam. Dia ke belakang parit besar di belakang rumah saya. Di mana dia mengesan bau Nurin di situ. Yes. Sampai di sampai parit besar tu anjing tu dihilang kesan. Jadi tak mengatakan budak tu ke pasar malam. Itu cuma yang sebut gebar-gempur mengatakan pasar malam. Itu seolah-olah mencari kesalahan ibu bapa yang kononnya tidak menjaga keselamatan anak-anak kita. Pada 30 Ogos, polis mengatakan sepupu Nurin adalah salah seorang saksi yang nampak Nurin tu diheret oleh lelaki yang dalam berusia 20-an gitulah. Dalam masa yang sama, Nurin terpekik-pekik, merayu-rayu supaya lelaki tu melepaskan dia. Dia kata tak nak dan meronta-ronta. Lelaki tu heret Nurin masuk ke van. Bila dah dapat sedikit keterangan daripada saksi tu mengatakan nampak Nurin ni dia colek kok Jadi polis pun startlah buat poster, letak gambar Nurin, nombor telefon mak ayah Nurin. Poster-poster dah
orang dah sebar dah. Bila nombor telefon mak ayah Nurin tu tersebar, ramai orang luar menyalahgunakan nombor telefon tu. Call ke nombor ayah Nurin tu, marah-marah. Dia kata mak ayah Nurin tak pandai jaga Nurin, siapa kau anak jadi lagu ni pedok. Macam mak ayah Nurin ni dimarah-marah oleh orang luar lah. Ada juga hak baik hati dan nak bagi ganjaran kepada pemberi maklumat. Macam ada kata siapa-siapa boleh bagi maklumat pasal kehilangan Nurin ni, nak bagi RM18,000. RM18,000 doh, banyak bodoh. RM18,000 hingga RM30,000. Ramailah bagi maklumat palsu. Pada hari ke-13 Nurin hilang, seorang wartawan berjaya dapat pakar hipnosis. Hipnosis ni dia macam pukau gitulah, macam alam minda kita gitulah. Teknik hipnosis ni pernah digunakan oleh tentera US untuk mendapatkan maklumat negara lah. Semasa hipnosis ni, untuk pencarian Nurin ni, 4 orang dipanggil untuk hipnosis, iaitu ibu Nurin, kawan baik Nurin, sepupu Nurin dan juga pelajar Dr. Sazali itulah. Setelah doktor menghipnosis ibu Nurin, hipnosis tu kan dia jadi pesel ataupun tertidur. Jadi masa itulah ibu Nurin nampak Nurin duduk dalam bilik gelap, terbaring lingkup macam dalam kesejukan. Dan masa tu Dr. Sazali tu suruh ibu Nurin keluar daripada bilik tu sebab nak tahu dan nak dapatkan maklumat kat mana Nurin duduk dan nak tahu sedikit sebanyaklah maklumat siapa penculiknya. Tapi mendapat kegagalan sebab ibu mana yang tak rindukan anak dia yang dah 14 hari dah hilang. Dan masa tu minda Nurin dan minda ibunya terganggu dan menyebabkan ibu dia tersedar semasa hipnosis tu. Semasa hipnosis dijalankan tu kan. Masa tu ibu Nurin sedar. Macam itulah. Sebab dia terlalu rindukan anak dia. Jadi minda dia tu macam terganggu. Selepas pada tu, orang kedua yang dihipnosis ialah sepupu Nurin ataupun saksi yang nampak Nurin diheret masuk ke van tu. Jadi sepupu Nurin tu pun nampak benda sama, tapi sepupu Nurin berjaya keluar daripada bilik tu. Sepupu Nurin kata dia nampak kawasan bilik tempat Nurin kena kurung tu berdekatan je dengan rumah dia. Maknanya tempat tu memang dia pernah nampak dan laluan tu memang familiar sangat. Memang dia nampak pernah lalu. Macam tu lah. Sepupu Nurin kata ada bangunan tinggi, ada pokok-pokok di laluan tu, ada pokok-pokok yang masih dalam proses pembinaan. Tapi tak tahu kat mana. Bodoh nak buat ke mana, dia tak tahu tempat tu mana. Orang last yang kena hipnosis tu pelajar Dr. Sazali sendirilah. Pelajar dia tu memang dah banyak ilmu lah pasal-pasal benda ni. Dah orang kata benda ni dia biasa buat dah Jadi banyaklah dapat important details tu. Dia pun nampak benda yang sama macam sepupu Nurin kata. Dia kata ada tempat Nurin duduk tu ada lok-lok kedai dan ada 2 orang lelaki yang sedang mengawal Nurin. Dan seorang berbadan tegak dan seorang lagi tu berbadan kurus. Lepas tu dia nampak tangan Nurin diikat, badan Nurin tu tengah panas dan walaupun dia tak boleh nak sentuh Nurin, tak boleh nak pegang Nurin, tapi dia tahu bahawasanya Nurin tu dalam kesakitan. Jadi hipnosis ni dia kena connect. Dia kena connect minda Nurin dengan minda orang-orang hok Dr. Sazali tu nak hipnosis. Kena connect dengan minda ibu dia, kena connect dengan minda sepupu-sepupu dia tu. Jadi pada masa tu Nurin memang kelihatan memang tak bermaya dan juga Nurin semakin keletihan. Dia jadi semakin lemah. Sebab tu hipnosis ni tidak boleh diteruskan sebab Nurin semakin lemah dan minda dia dah terganggu dah. Kalau nak teruskan lagi hipnosis, kemungkinan Nurin tu akan pensang ataupun akan jadi lebih lemah lagi lah. Selepas daripada hipnosis tu, sedikit sebanyak important details dah dapat tu, adalah juga bila dah cerita ni dah diwak-wake dalam berita, dalam media sosial pelbagai aduan palsu lah.
ada orang call ke polis buat aduan nampak Nurin ni duduk di Seremban lah. Sedangkan masa hipnosis tu nampak Nurin tu duduk dekat kawasan rumah dia tu je. Nampak memang laluan tu dekat jangan rumah dia tapi tak tahu mana. Polis tu dah buntu dah dah 14 hari lebih dah Nurin ni masih tak dijumpai. Jadi polis terpaksa buat serbuai dari rumah ke rumah untuk mencari Nurin Jazlin Jazimin di kawasan Seremban tu. Pada tarikh 17 September 2007, selepas 1 bulan kehilangan Nurin Jazlin Jazimin, Malaysia digemparkan dengan penemuan satu tubuh kanak-kanak perempuan yang tidak bernyawa ditinggalkan di depan kedai lot dan disumbatkan ke dalam beg sukan. Tuan kedai tu, dia ingat beg tu kepunyaan staff-staff dia. Tapi bila buka tu dia terkejut, geng. Dia terkejut sebab dia nampak ada sepasang kaki mayat. Bila dibedah siasat, bila polis datang di tempat kejadian tu dan mayat tu diambil, dibuat bedah siasat, dan polis dapati bahawasanya kanak-kanak ini berusia dalam lingkungan 8 hingga ke 9 tahun. Dan di leher mayat itu ada kesan lebam lah akibat dicekik. Polis dapati mangsa sudah mati 6 jam sebelum mayat ditemui. Dan paling mengerikan lagi, di bahagian kemaluan mangsa disumbat terung dan juga timun. Dan rektumnya pecah dan dijangkiti bakteria dan menyebabkan kematian. Lepas daripada mayat tu dibedah siasat dan polis telah memanggil ibu bapa yang mana kat kawasan tu. Polis panggil lah hok mana mokpok kehilangan anak tu datang ke balai polis dan ibu bapa Nurin juga turut terpanggil oleh pihak polis dan sebab anak set dia baru hilang Lepas tu semasa proses pengecaman tu, ibu bapa Nurin tak kena mayat tu, anak dia memang dia tak kenal langsung. Fizikal kanak-kanak itu yang ditemui mati dengan keadaan kurus kering selain dengan pelbagai kesan lebam pada badannya menyebabkan ibu bapa Nurin Jazlin tidak mengenalinya semasa membuat pengecaman pertama kali. Jenazah Nurin Jazlin dituntut dari Hospital Besar Kuala Lumpur sebelum disembahyangkan di Madrasah As-Saadah Seksyen 1 Wangsa Maju. Dan sebab tak kena tu, mayat tu tak ada kesan BCG, suntikan BCG dan kedudukan gigi mayat tu berbeza dengan kedudukan gigi Nurin Jazlin Jazimin. Bapa Nurin mengatakan Nurin ada parut sebenarnya di pohon, tapi bila tengok di pohon mayat tu tak ada parut langsung. Jadi ibu bapa Nurin memang tak cek langsung lah dan menafikan sekeras-kerasnya bahawasanya itu bukan anak dia. Macam itulah. Jadi selepas DNA dibuat, bila DNA buat ni kita kena tunggu dalam masa 2 hingga 3 minggu gitulah. Pada 21 September pengecaman kali kedua dilakukan dan DNA mengatakan 99.9% DNA mayat tu adalah DNA bapa Nurin ataupun Encik Jazimin. Pelik juga sebab mak dan ayah Nurin tu kata anak dia ada parut di paha. Lepas tu gigi dia tu tak sama dengan mayat tu Tapi polis kata DNA mayat tu sama dengan ayah Nurin. Pelik juga. Salah satu cara lagi nak tahu siapa penculik tu adalah melalui cok tangan dan juga CCTV. Polis cari CCTV dan nak cari cok tangan hok di beg tu nak tahu siapa pelaku tu tak boleh. Siapa polis tu minta tolong FBI United States untuk terangkan CCTV tu. Tapi memang tak boleh langsung nak jejak ataupun nak cam siapa hok giata mayat tu depan kedai. Memang tak boleh nak cek langsung. Sebab masa tu CCTV tak moden lagi sebab masih pecah-pecah, warna pun hitam putih. Lalu ni warna-warni dah. CCTV tu tak boleh nak zoom dan tak nampak nombor plate motosikal si bangsat yang pergi menghantar mayat tu di depan kedai. Okey.
Selepas tu pada 28 September 2007, setelah seminggu mayat tersebut dikebumikan, ada 5 orang tertangkap yang disyaki dalam CCTV tu masa ada mayat, masa kegiatan mayat tu. Selepas pada tu adalah 5 orang di tempat kawasan tu. Jadi polis mengesyaki set dia 5 orang tu turut terbabit dalam kes ni. Dalam CCTV tu mengatakan 4 orang lelaki dan 1 perempuan. Tapi last selepas ditangkap tu, set dia 5 orang tu dilepaskan sebab polis tak ada bukti langsung yang mengatakan 5 orang tu tersabit dalam cerita ni. Dalam kes ni memang terpaksa dilepaskan. Pas pada kes ni berlaku, orang sekeliling dah mula takut dengan web putih dan semua ibu bapa dah jadi lebih berhati-hati dalam menjaga anak-anak, lebih prihatin. Dan polis sekarang pun dah ada sistem-sistem yang mudah lah untuk handle perkara macam kes penculikan kanak-kanak ni. Buat masa sekarang lah yang saya buat research ni, yang saya tahu hanya 10% je hok dapat jumpa semula. Maknanya hok polis dapat tutup kes, hok selesai. Walaupun orang kata dia ada gerakan dia ke apa ni, tapi memang tetap lagi lemah lagi. Selepas dah bertahun-tahun, Encik Jazimin ataupun bapa si mangsa buat rayuan untuk kes ni dibuka semula. Sebab nakkan keputusan dan nak tahu conclusion siapa penculik dia, siapa yang nak tahu jawapan akhir tu. Tapi kes ni memang tertangguh dan juga tergantung begitu je sampailah ke hari ni. Tak tahu siapa yang menculik dan tak tahu siapa yang buat semua ni. Tujuan penjahat ni buat ni ada sebab ke macam apa ataupun apa-apa ke, memang tergantung sampai ke hari ni. Tu saja. Tujuan saya buat video ni nak bagi orang luar buka mata bahawasanya benda ni tidak boleh dilihat remeh. Semoga family Nurin berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera, dan semoga kes ni dibuka dan juga akan diselesaikan dan akan tahu jawapannya suatu hari nanti. Sebelum saya terlupa, kalau fakta saya ni yang saya buat research ni ada kecacatan, saya minta maaf kalau ada tersalah dan tersilap di mana-mana. Bye.